الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإنما أطلقوا على صفات المعاني العلل دون المعنوية، لأن صفات المعاني صفات وجودية تتميز وتعقل على حيالها، والصفات المعنوية صفات ثبوتية لا تعقل على حيالها. Baik, di sini musannif setelah membahaskan tentang syubhah-syubhah yang didatangkan oleh golongan Mu'tazilah, ya, pada ketika mana Ahli Sunnah wal Jamaah mengisbatkan sifat ma'ani kepada zat Allah Ta'ala, maka itu akan melazimkan kepada beberapa perkara. Ya, di antaranya akan berlaku ta'addudul qudama, akan berlaku musyarakah fil ilahiyah, yakni ma'ani itu bersifat dengan kidam sebagaimana zat Allah juga bersifat dengan kidam, maka di situ ada musyarakah, yakni seolah-olah ahli sunnah itu mensyirikkan Allah Ta'ala dengan jalan seperti itu. Begitu juga dengan menyabitkan ma'ani itu akan membawa kepada kita menjadikan ma'ani itu adalah ilat kepada adanya maknawiyah. Maka apabila maknawiyah itu terbit daripada ma'ani, maka itu serupa ma'ani itu seperti sifat yang baharu. Ya, bagaimana kamu ahli sunnah mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat yang baharu? Ya, baik. Maka dijawab oleh golongan ahli sunnah. Dan kita telah mengatakan bahawa ta'lil yang dimaksudkan pada ma'ani dan ma'nawiyah, iaitu ma'ani itu adalah illat dan ma'nawiyah itu adalah ma'lul. Ta'lil di situ dengan makna mulazamah, ya. Bukanlah ta'lil dengan makna illah, iaitu sifat ma'ani itu mu'athirah kepada menginsyakan sifat maknawiyah pada zat Allah Ta'ala. Tidak, ya, tetapi dia adalah mulazamah di antara ma'ani dan maknawiyah. Sekira-kira pada akal kita tidak akan memahami di sana ada maknawiyah, melainkan di sana ada ma'ani. Faham tak? Baik. Sekarang ahli sunnah mengatakan wa innama atlaqu ala sifatil ma'ani. Baik, di sini musannif menyatakan bahawa golongan ahli sunnah mereka mengisbatkan sifat ma'ani itu sebagai illah. Ya, jadi kita mengatakan bahawa ma'ani itu adalah ilat dan ma'lul dan ma'nawiyah itu adalah ma'lul. Lianna, kerana sifat ma'ani itu adalah sifat wujudiyah. Ya. Berbeza dengan sifat ma'ani, dia adalah sifat thubutiyah. Sifat wujudiyah dia itu sabit
adanya itu dengan diri dia sendiri tanpa berhajat kepada nisbah kepada perkara yang lain. Itu ma'ani. Maknawiyah, keberadaan dia, sabitnya dia, itu bergantung di atas adanya ma'ani. Maka sebab itu, kerana kuatnya sifat ma'ani di atas maknawiyah, maka sebab itu ma'ani itu dinamakan dengan illah. Wa innama tu'qalu bi sifatil ma'ani. Dikata maknawiyah itu hanya boleh difahami apabila di sana ada maknawiyah. Berbeza, maknawiyah itu hanya boleh difahami apabila di sana ada ma'ani. Berbeza dengan sifat ma'ani yang mana dia tidak berhajat kepada maknawiyah untuk seseorang itu memahami pada suatu zat itu ada ma'ani. Baik. Falamma kanat tabi'atan laha fi ta'aqul, maka tatkala sifat ma'nawiyah itu dia mengikut kepada sifat ma'ani fi ta'aqul, bukan fil haqiqah tetapi fi ta'aqul, yakni akal kita berfikir seperti itu. Maknawiyah mengikut kepada ma'ani, bukan hakikat pada zat Allah Ta'ala itu seperti itu. Kerana apa? Kerana pada zat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak berlaku takhir dan takdim. Kerana takhir dan takdim itu adalah sifat makhluk. Baik. Atlaqu ala ma kana aslan fit ta'aqul illatan. Maka ahli sunnah mereka mengitlakkan apa yang asal di dalam ta'akul itu adalah illat. Apa yang mengikut kepada ma'ani iaitu asal itu adalah ma'lul. Baik. Tengok di dalam ta'liq dia kata apa? Nombor 2, wala illata wala ma'lula alal haqiqah. Tidak ada illat dan ma'lul itu secara haqiqah. Wa innama huwa talazumun syartiyun aqliyun. Ini adalah talazum syarti aqli sahaja. Bukan pada hakikinya begitu. Idh la yuqalu an yuqal fulanun tawilun bila tulin wa abyadu bila bayadin wa kadha la yuqal alimun bila ilmin wa nahu hadha wanzur syarhal aqidah al-kubra. Kerana kita orang yang berakal itu dia tidak akan memahami di sana adanya tawil, melainkan seseorang itu dia bersifat dengan tul. Seseorang itu dia tidak dikatakan qaim, melainkan dia itu qiyam. Seseorang itu tidak dikatakan alim, melainkan dia itu ilmun. Dia ada sifat ilmun. Gitu. Itu maksud ahli sunnah wal jamaah ketika mana mengatakan ma'ani itu adalah illah dan maknawiyah itu adalah ma'lul. Jadi fahamkan, bukanlah makna illah dan ma'lul di sini sebagaimana yang difahami oleh golongan falasifah. Wa amma ma alzamuhu min mukhalafatil ijma'i bitakthiril qudama. Seorang baca? Penat anak tak boleh baca. Kalau anda baca sendiri anda cepat penat. Wa amma ma alzamuhu min mukhalafatil ijma'i bitakthiril qudama'i fafasidun. Adapun barang yang mereka itu melazimkan akan dia daripada bersalahannya ijma' itu, daripada menyalahinya ijma' dengan banyaknya kudama, maknanya mereka ahli sunnah mengatakan ahli sunnah ini mereka menyalahi ijma' ulama', di mana ijma' ulama' tidak membenarkan takfirul kudama'. Bukankah ketika mana kamu menyabitkan sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala, maka itu akan berlaku ta'addudul kudama', wahai ahli sunnah. Sifat kudrah qadim, sifat iradat qadim, sifat hayat qadim, sifat sama' qadim, zat Allah qadim. Ta'addudul qudama fafasidun. Kerana sesuatu itu tidak banyak dengan banyak sifatnya. Zat qadim yang qadimah itu dia itu satu dengan secara ijma', wa in ta'addadat sifatuha, walaupun sifatnya itu berbilang-bilang. Fama tu'allaqu al-ijma'i wahdatu dzatil mawsufati bi sifatil uluhiyyah. Muta'allaq ijma' itu adalah wahdatu dzat yang disifati dengan beberapa sifat uluhiyah.
لا وحدة الموصوف بالقدم من غير تقييد bikaunihi dhatan. Gitu. Wa amma ma alzamuhu وأما ما ألزموه من تعدد الآلهة بسبب uluhiyah بسبب اشتراكها في أخص صفات الألوهية fi akhassi صفات الألوهية وهو القدم ففاسد. Adapun barang yang mereka itu Mu'tazilah melazimikan daripada berbilang Tuhan dengan sebab berlakunya ishtirak sifat ma'ani itu dengan zat Allah Ta'ala fi akhassi sifatil ilah, pada sifat yang paling khusus, yakni sifat ketuhanan yang paling khusus, iaitu kidam. Kan tadi kita permasalahan kan adalah kidam. Pada kita mengatakan bahawa ma'ani itu kidam, sebagaimana zat Allah Ta'ala kidam. Di situ berlaku musyarakah, bermakna ahli sunnah telah mensyirikkan Allah. Baik. Kerana kidam, dakwaan mereka melazimkan ahli sunnah, perkataan ahli sunnah seperti itu adalah fafasidun, rosak. Kenapa? Kerana kidam itu bukan sifat nafsiyah. Kerana kidam itu sifat apa? Sifat thubutiyah. Kidam adalah sifat thubutiyah. Bidalil ta'akkul wujud az-zati qabla ta'akkul kidamha. Sekejap. Dengan dalil ta'aqqulil wujudi zat, iaitu seseorang itu dia akan ta'akkul zat sebelum daripada ta'akkul kidamnya zat itu. Maknanya tidak terhenti, tidak disyaratkan seseorang ketika mana dia nak memahami sebuah zat dia mesti memahami kidam. Tak. Tetapi zat itu terkadang dia boleh menghadirkan dulu di dalam zihin dia sebelum dia mengisbatkan zat itu kidam ataupun hudus. Gitu. Sebab tu dia kata bidalili ta'akkuli wujudi zat. Yani seseorang itu dia boleh menta'akulkan adanya zat sebelum daripada dia menta'akulkan adanya kidam. Berbeza kalau kita kata sifat wujud, tak boleh. Sifat wujud berbeza. Wujud, kita tak akan sekali-kali seseorang itu dia membayangkan zat tanpa ada wujud di situ. Tak mungkin. Setiap dia membayangkan zat, pasti di sana ada wujud. Kidam berbeza. Kidam mungkin ada pada zat, mungkin tak ada pada zat. Sebab itu seseorang itu dia boleh membayangkan zat walaupun sesuatu zat itu tidak bersifat dengan kidam. Sebab itu kita kata bahawa sifat kidam ini dia bukan sifat nafsiyah. Dia bukan sifat yang bangsa diri. Tetapi dia adalah sifat yang thubutiyah. Wal akhas la yakunu illa sifatan nafsiyatan. Dan yang akhas la yakunu illa sifatan nafsiyatan, itu tidak ada, dia itu mesti sifat nafsiyah. Itu akhas. Jadi kalau Mu'tazilah nak mendakwa bahawa ahli sunnah telah melakukan musyarakah pada ilah dengan menyabitkan kidam kepada sifat ma'ani, maka kidam itu kita jawab dia bukan sifat yang akhas. Lepas tu kita kata wal akhas la yakunu illa sifatan nafsiyatan. Akhas seperti dakwaan kamu wahai Mu'tazilah itu tak dapat tidak, dia mesti sifat nafsiyah. Sekarang ini kidam yang kita bahaskan bukan sifat nafsiyah, sifat thubutiyah. La yumkinu ta'akkul zati biduniha. Tak boleh kita apa? La yumkinu ta'akkul zat biduniha, iaitu sifat nafsiyah itu tidak boleh dibayangkan ada zat tanpa ada sifat nafsiyah. Tak mungkin. Seperti sifat wujud tadi kan. Boleh tak seseorang dia membayangkan zat handphone tetapi tanpa ada wujud pada handphone? Tak boleh. Setiap ada zat, setiap situ ada wujud. Membayangkan wujud, maka di situ ada zat. Istana syai. Okey. Sifat nafsiyah di sini. Sifat nafsiyah maksud di sini adalah sifat yang zati. Sifat yang zati.
Bila musannif menyebut dengan kata-kata la yumkinu ta'akkulu dzat biduniha, itu dia mentafsirkan bahawa sifat nafsiyah di sini murad dia adalah sifat yang zati. Okey. Adakah setiap sifat yang zati itu adalah akhas? Tak. Ya. Maka dhabit di situ. Fal akhas la yakunu illa wasfan thabitan dhatiyan. Fal akhas la yakunu illa wasfan thabitan dhatiyan. Walaysa kullu dhatiyin akhas. Bukan setiap yang zati itu akhas. Okey, ini kita dhabit pada sifat nafsiyah di sini. Baik. Tengok misal musannaf, kal hayawaniyah lil insan, seperti hayawaniyah bagi insan. Ini kita belajar di dalam mantik. Lafaz itu ada lafaz ada mufrad, ada murakkab. Mufrad itu ada kulli, ada juz'i. Ya. Kulli itu ada zati, ada aradi. Zati di situ itu terkandung apa? 3 perkara. Apa dia? Nau', jins, fasal. Ya. Al-hayawaniyah lil insan. Ini apa? Jins. Jins ini zati. Ya. Jins ini zati. Ya. Maka jins ini zati. Adakah dia itu akhas? Tak. Sebab itu kita kata fal akhas walaysa kullu dhatiyin akhas. Jayid. Seperti hayawaniyah lil insan. Kita ke mana kita mentakrifkan al-insan, kita kata hayawanun natiq. Hayawan kita tidak akan memahami seseorang insan melainkan dia itu pasti hayawan. Betul? Ada tak? Adakah perkara insan yang tak hayawan? Tak ada. Ya. Setiap insan itu pasti hayawan. Tapi adakah setiap hayawan pasti insan? Tak. Himar, asad. Ya. Baik. Seperti hayawaniyah lil insan. Bal هو أخص الصفات النفسية كالناطقية للإنسان. Bahkan bal huwa al-akhas itu akhassu sifatin nafsiyah. Bahkan akhas yang didakwa oleh golongan Mu'tazilah di sini, iaitu mereka mengatakan bisabab ishtirakiha fi akhassi sifatil ilah. Bahkan akhas itu akhassu sifatin nafsiyah, lebih khusus daripada sifat nafsiyah. Ya. Tadi kalau kita kata hayawaniyah itu nafsiyah, iaitu dia itu zati, natiqiyah itu lebih akhas daripada hayawaniyah. Kenapa? Kerana natik, kayak kita kata hayawanun natik, kita letakkan kata-kata natik sebagai fasal, itu kerana untuk tamyiz. Untuk tamyiz ma yashtarik fil hayawan. Jadi kita nak buang apa yang ishtirak di dalam hayawan untuk kita takrifkan insan dengan sempurna, maka kita tambahkan kata-kata natik. Maka kita kata setiap insan pasti natik dan setiap natik pasti insan. Rabitah di antara insan dengan natik itu lebih kuat daripada rabitah di antara hayawan dan insan. Ya. Baik. Sebab itu dia kata
huwa akhassu sifatin nafsiyah kan natiqiyah lil insan, seperti natiqiyah lil insan. Baik. Okey, tengok. Dhabit situ. Bal huwa akhassu sifatin nafsiyah, iaitu al-akhas huwa dhati. Al-akhas huwa dhati alladhi bihi taqawwamat al-mahiyatu wamtazat an ghairiha. Wamtazat an ghairiha. Ya. Dia bukan saja mendirikan mahiyah kepada insan, tetapi bahkan dia itu membezakan daripada yang lain. Iaitu dia menentukan bahawa ini adalah khusus kepada insan. Ya, kata-kata natik itu khusus kepada insan. Kan natiqah lil insan. Ya, seperti natiqah bagi insan. Ya. Maka sebab itu dakwaan kamu wahai ayyuhas sadatul mu'tazilah, ya, kamu mengatakan bahawa kidam itu adalah akhassu sifatil ilah, itu batil. Kenapa? Kerana sifat kidam itu bukan sifat akhassu sifatil ilah. Bahkan kita nak mengatakan bahawa kidam itu adalah sifatun nafsiyah pun tak. Bahkan dia lebih rendah daripada itu, dia adalah sifat thubutiyah. Kalau begitu kita kata kidam adalah thubutiyah, wujud nafsiyah. Ada yang lebih akhas daripada itu. Ya. Ada yang lebih akhas. Ini dia. Ya. Yang akhas tadi. Jadi al-akhas itu darjat yang paling tinggi. Ya. Maka kita nak kata kidam itu akhas, tidak. Kerana dia nafsiyah pun tidak, tetapi dia itu adalah thubutiyah. Walamma تقررت الملازمة عقلا بين الصفات المعنوية وبين الصفات المعاني في الشاهد بطريق التعليل. tatkala taqarrarat الملازمة عقلا بين الصفات المعنوية وبين الصفات المعاني في الشاهد بطريق التعليل. أيوة. أو الشرطية أو الحقيقة أو الدلالة العقلية. Mulazamah itu iaitu mulazamah secara akal itu berlaku di antara sifat nafsiyah, sifat ma'nawiyah dan juga ma'ani. Itu berlaku fi syahid dengan tarik ta'lil ataupun syartiyah ataupun haqiqah atau dalalah al-aqliyah. Wajib طرد تلك الملازمة شاهدا وغائبا. Maka wajiblah ketika itu kita membuang segala mulazamah yang didatangkan oleh golongan Mu'tazilah syahidan wa ghaiban idzil luzum al-aqli la yumkinu takhallufuhu biwajhin minal wujuh. Ya, kerana luzum akli itu tidak mungkin takhallufnya itu dengan satu wajah daripada beberapa wajah sekalipun. Sifatul qudrah. فإذا عرفت هذا فقوله في المقدمة القدرة الأزلية يعني القديمة. Maka apabila engkau mengetahui ini, maka katanya musannif di dalam muqaddimah al-qudratul azaliyah, iaitu al-qudratul qadimah, iaitu kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kudrah makhluk, iaitu kudrah bagi hayawanat. Qauluhu يتأتى بها إيجاد kulli mumkinin. Maka katanya musannif yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu, yakni yatayassaru biha ikhraju kulli mumkinin min al-'adam ila al-wujudi wa ikhrajuhu min al-wujudi ila al-'adam. Iaitu dengan sifat kudrah itu Allah Ta'ala boleh untuk mengadakan segala perkara mungkin dan meniadakan segala perkara mungkin. Iaitu yatayassaru biha, itu bil kudrah, ikhraju kulli mumkinin, mengeluarkan segala perkara mumkin
daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Di sana ada khilaf, ya. Khilaf dia berlaku pada al-i'dam, ya. Di mana setengah ulama membilang bahawa al-i'dam itu bukan daripada takluk kudrah Allah Ta'ala. Meniadakan itu bukan daripada takluk kudrahnya Allah Ta'ala, tetapi meniadakan itu adalah dengan sendiri berlaku. Seperti apa? Seperti kita tengok pelita, kita letak minyak, ada sumbu dia kan, kita bakar api, nyala tak? Nyala. Kita biarkan, biar minyak pun makin habis. Kita diuk, kemudian api itu mati. Api itu mati dengan sendiri tak? Api mati dengan sendiri. Kita tiup tak? Kita tak tiup, tetapi dia mati, ya. Maka al-i'dam itu dia berlaku dengan sendiri, bukan daripada takluk kudrah Allah Ta'ala. Adapun di sini musannif mendatangkan di dalam ta'rifnya yata'atta bihal ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu, yakni di sini memberitahu kepada kita bahawa musannif berpegang di atas pendapat yang mengatakan bahawa ijad dan i'dam itu kedua-duanya adalah daripada kudrah Allah. Okey, waqad marra fi ja'lil adami وقد مر في جعله العدم الطارئ أثرا للقدرة الأزلية مباشرة على مذهب القاضي. telah berlalulah oleh pendapat pada menjadikan adam at-tari'. Adam at-tari' ni maknanya adam yang tari', yang mendatang. Ya. Itulah i'dam. Benda ada, kemudian tiada. Itu dah. Itu i'dam. Ya. Fi ja'lil adami at-tari', ataupun kita kata dengan adamul lahiq, atharan lil qudratil azaliyah. Ya, jadi pendapat yang menjadikan bahawa adamut tari' ini dia adalah bekas daripada kudrah azaliyah, mubasharatan ala mazhabil qadi, yani al-qadi al-Bakillani. Wa huwa al-asahhu fi an-nazar li'anna al-musahhiha bi ta'thir. Jadi di sini isu dia apa? Dia begini, kita berfikir kewujudan makhluk ini adalah tanda kepada kewujudan Allah Ta'ala. Bagaimana kita boleh berfikir ke situ? Maknanya dengan baharunya alam ini, yani kewujudan alam ini, itu akan menatijahkan kepada ada Allah. Okey. Wasilah untuk kita sampai kepada kewujudan Tuhan itu dengan kita meyakini bahawa alam ini adalah kesan daripada kudrahnya Tuhan. Ya. Jadi kita meyakini, dengan kita melihat alam ini, kita meyakini bahawa alam ini adalah kesan daripada kudrah Tuhan. Baik, setelah kita memahami itu, maka kita meyakini bahawa Tuhan itu ada. Okey. Kita memahami mumkinat ini, makhlukat ini adalah kesan daripada kudrah Allah Ta'ala, itu daripada sudut apa? Maknanya, adakah dari sudut mumkinat ini dia itu imkan? Ya. Ataupun dari sudut mumkinat ini dia itu hudus? Ataupun mumkinat ini al-imkan bisyartil hudus? Ataupun al-imkan ma'al hudus?
Hakadha. Ya. Jadi mansya, ya. Mansya yang menjadikan ini wajhud dalalah, yang menjadikan bahawa makhluk ini adalah kesan daripada kudrah Allah Ta'ala. Apa dia? Itu dia. Wa huwa al-asah fi an-nazar li'anna al-musahhih kerana yang mensahihkan bagi kesannya kudrah al-azaliyah itu in kulna, iaitu imkan ma'al huduth, imkan bi syartil huduth. Jadi imkan dengan syarat baharu alam itu, ataupun al-huduth faqat, ataupun al-imkan faqat. Syuf. Baik. Fadzalika. Mana? Fadzalika kulluhu. Maka demikian itu kesemuanya itu muhaqqaqun thabitun lil adami at-tari'. ولا يلزم في أثر القدرة أن يكون وجوديا كما صار إليه إمام الحرمين. Dan tidak lazimlah pada bekasnya kudrah itu bahawa adalah mungkin itu wujudiyan kama sara ilaihi imamul haramain, bal innama yalzamu fihi an yakuna mutajaddidan hadithan. Bahkan lazim padanya itu iaitu pada atharil qudrah ay yakuna mutajaddidan hadithan. Kana dhalika al-mutajaddidu wujudiyan aw 'adamiyyan. Aywa, wa hadha huwa al-haq. Alladhi la shakka fihi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Tengok di dalam tu. Ta'liq nombor 2 kata Imam Musannif wal imamul musannif, iaitu Imam Sanusi di dalam Syarh al-Aqidatul Kubra. Dia kata apa? Qala al-qudratu sifatun yata'atta biha ijadu kulli mumkinin. Begitu. Dia sebut apa? Al-qudrah tu apa? Sifatun yata'atta biha ijadu kulli mumkinin. Cukup situ, stop. Walam yadhkur al-i'dam. Dia tak sebut i'dam. Wa huwa huna a'ni fi syarh al-muqaddimat. Ya, tapi dalam syarh al-muqaddimat ikhtara musannif, dia memilih mazhab al-Qadi al-Bakillani. Wa intasara lahu ilman anna syarh al-aqidatil kubra min awail musannaf Fatihah. Iaitu kan Imam Sanusi itu dia awal-awal dia mengarang Syarhul Kubra. Jadi dia berpegang di atas pendapat yang mengatakan kudrah itu hanya terefek kepada ijad sahaja. Takluknya itu kepada ijad, bukan ijad. Kemudian pada Syarhul Muqaddimat, iaitu di antara musannafat yang terakhir beliau menukar kudrah itu adalah yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu, ditambah dengan wa i'dam. Di sini dia berpegang di atas pandangan Al-Imam Al-Baqillani. وقد ذهب بعض الأئمة المحققين إلى أن العدم الممكن السابق عن وجود الحوادث. Dan telah berjalanlah oleh sebahagian a'immatul muhaqqiqin ila anna al-adam al-mumkin as-sabiq, kepada bahawasanya adam mumkin as-sabiq. Adam mumkin as-sabiq ni maknanya adam sebelum wujud. Yang tadi kita cerita adam setelah wujud, i'dam nama dia. Yang ini ada ataupun adamut tariq. Ini tak, ini adam mumkin as-sabiq, maknanya sebelum daripada dia wujud. Okey. Adakah adamul mumkin as-sabiq ini adalah di dalam ta'alluq kudrah Allah? Adakah ketiadaan kita pada waktu azali sebelum kewujudan kita, ketiadaan kita tu adakah di dalam ta'alluq kudrah Allah ataupun tidak? Baik. An wujudil hawadith fi ma la yazal. An wujudil hawadith fi ma la yazal maqdur bil bari tabaraka. Ya, di sini kata sebahagian a'immatul muhaqqiqin bahawa adamus sabiq itu adalah maqdurun.
iaitu daripada muta'allaq kudrah Allah Ta'ala. Maknanya kudrah Allah bertakluk kepada Adam itu. Baik. Kal Adam wal wujudi at-tari'ain. Aywa. بمعنى أنه في قبضة قدرته تعالى يتأتى منه جل وعلا إبقاؤه وإزالته بجعل الوجود. Dengan makna bahawasanya al-adamus sabiq itu di dalam qabdah kudrahnya Allah Ta'ala yata'atta minhu jalla wa ala ibqa'uhu, ya, yang dengan yata'atta minhu, iaitu daripada kudrah Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala mengekalkan keadaman makhluk itu, mungkin itu, dan Allah menghilangkan keadaman itu, ketiadaan itu dengan bija'lil wujud al-hadith fi makanihi, dengan Allah menggantikan wujud pada dia, maka hilanglah Adam. Wa itlaqul maqduriyah dan itlaq maqduriyah itu adalah dengan sekurang-kurang daripada penggunaan min hadha musta'malun fil lughati wal 'urf, digunakan pada lughah dan 'urf. Yuqal al-maliku yaqdiru 'ala an-nas wa la yaqdiruna 'alai, dan dikatakan pada 'uruf raja itu dia kuasa ke atas manusia dan manusia tidak kuasa ke atas raja. Bimakna, dengan makna annahu yamliku ala sabilil majaz, dengan makna raja itu dia memiliki ala sabilil majaz, taghyir ba'di ahwalihim, mengubah sebahagian daripada ahwalin nas, ya. Jayid. Ka'izazin wa idlalin wa nahwihima. Jadi ketika mana kita kata seorang raja dia mempunyai kuasa ke atas manusia, bukanlah bermakna dia memang benar-benar bertakluk, maknanya betul-betul dia menggunakan kuasa dia begitu, tak, tetapi dengan sekira-kira dia itu yamlik ala sabilil majaz, maknanya dia memiliki untuk mengubah keadaan manusia, ya, ka'izazin wa idhlalin, ya, itu dengan seperti memuliakan, menghina dan seumpamanya. Fakaifa لا يطلق على ذلك العدم الممكن أنه مقدور لله تعالى. Maka bagaimana tidak diitlakkan adamil mumkin itu bahawasanya dia itu maqdurun lillahi ta'ala? Fa innahu, yakni di sini musannif nak kata ada setengah orang yang mengatakan bahawa adamul mumkin itu bukan daripada makdurnya Allah Ta'ala, bukan daripada muta'allaq kudrahnya Allah Ta'ala, ya. Fa innahu jalla wa ala yamliku ibqa'ahu wa taghyirahu bima syaa wa kaifa syaa al-haqiqati. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia memiliki untuk mengekalkannya, dia boleh mengubah sebagaimana dia kehendaki. Wa kaifa syaa al-haqiqah la alal majaz, ya, bahkan Tuhan itu dia boleh mengubah secara hakikah. Malik tadi kita boleh itlakkan dia itu yakdir ala nas, walaupun ala sabilil majaz, ini apatah lagi ala sabilil haqiqah, lebih-lebih lagi boleh kita itlakkan maqduriyah. Itu dia. Aywa, famal'u famil'ul fami bi'annahu laysa maqduran lil mawla tabaraka wa ta'ala nazaran ila anna haqiqatuhu laysat bi wujudiyatin wala tari'atin. Su'u adabi. Maka orang-orang yang mengatakan bahawasanya Adam itu adalah bukan daripada makdurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu telah buruk adab kepada Allah Ta'ala kerana mengitlakkan dengan sesuatu yang memberi waham kepada lemahnya Allah Ta'ala. Wa ma'a hadha, tengok ta'liq nombor 4. Wa ma'a hadha alladhina yutlikuna adamal maqduriyyati ala amrin adamiyyin, mereka yang mengitlakkan adamal maqduriyah, iaitu ketiadaan bertakluknya kudrah Allah kepada perkara adami, innama ya'nuna bihi wa la yakhfa 'anil imamil musannif adama ta'allukil qudrati bihi. Mereka menghendaki apa?
ketiadaan ta'alluq qudrah dengan perkara adami itu, la annaha ta'allaqat bihi wa lam yujad, bukanlah dengan makna ta'alluq qudrah itu bertakluk tetapi perkara itu tak ada. Wa hadhihi al-mas'alah yu'abbiru anha hujjatul Islam bi annaha idza hurrirat la yutasawwaru fiha khilaf. Ya. Baik. وهذا الذي اختاره وهذا الذي اختاره هذا الإمام هو الآتي على أن مصحها تعلق القدرة الأزلية بالممكن الإمكان فقط. فكل ممكن على هذا وجودا كان أو عدما أو عدميا سابقا أو لاحقا فهو مقدور للمولى تبارك وتعالى. Bahawasanya mensahihkan bahawa ta'alluq qudrah azaliyah itu bil mumkin itu adalah al-imkan faqat, ya, al-imkan faqat. Tadi kita nyatakan ada 4 kan, al-imkan, al-huduth, al-imkan ma'al huduth, al-imkan bi syartil huduth. Fa kullu mumkinin ala hadha wujudiyan kana aw adamiyan sabiqan kana aw lahiqan, maka segala perkara yang mungkin itu, sama ada perkara itu wujudi ataupun adami, sabiqan, lahiqan, maka itu semuanya adalah makdur Allah Ta'ala, ya, iaitu berada di dalam ta'alluq qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aywa, wa makduriyatu kulli haqiqatin min hadhihi al-haqa'iqi bima yaliqu biha. Dan makduriyah setiap hakikat daripada hakikat-hakikat ini bima yaliqu biha, wa hadzal qawlu huwa aqrabu lil-lughati wal 'urfi wa aslamu min su'il adabi wa ihamil naqsi wallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu. Wa qawluhu min ta'rifil qudrah, wa qawluhu fi ta'rifil qudratil azaliyyah yata'atta biha ijad kulli mumkin, yani sawa kana jirman aw 'aradan. Jadi kata musannif dalam ta'rif qudrah azaliyah itu yata'atta biha ijadu kulli mumkinin, yata'atta ay yasluh bil qudrah ijadu kulli mumkinin, ya, dengan qudrah itu Allah Ta'ala boleh mengadakan segala mungkin. Yakni apa? Sawa'un kana jirman aw 'aradan, mungkin itu tak kira jirim ataupun arad, muktasaban lil hayawan aw ghairu muktasabin, sama ada perkara mungkin itu diusahakan bagi apa? Bagi hayawan ataupun bukan. Fafihi tanbihun ala fasadi mazhabil qadariyyah. Pada takrif ini ada memberi tanbih kepada kita bahawasanya rosak mazhab qadariyah. Yang mana? Alladzina akhraju af'al al-hayawanati al-ikhtiyariyah an ta'alluqi qudratillah ta'ala. Yang mana mazhab qadariyah itu mereka mengeluarkan af'al hayawaniyat daripada ta'alluq qudrah Allah. Kan kita dah sebutkan pengajian yang lalu tentang mazhab qadariyah, mereka menafikan bahawa af'al hayawaniyat al-ikhtiyariyah itu daripada perbuatan Allah Ta'ala, bahkan itu adalah hasil daripada perbuatan makhluk, ya. Wa ala fasadi mazhabi at-tabi. Dan di sini juga ada tanbih kepada kita bahawasanya rosak mazhab tabaiyin, iaitu taifah minal falasifah alladzina asnadu ba'd al-mumkinati li quwwat tabai'il kulliyati yang mereka itu menyandarkan akan sebahagian mumkinat bagi kekuatan tabiat al-ulwiyah wa sufliyah, ya, ini apa, kan mereka mengatakan bahawa zat itu memberi bekas, zat itu yang elat kepada berlakunya maklul, ya, secara tabi'i je. Wa qawluhu ala wifqi al-iradah isyaratun ala anna fi'lahu lil kainati innama huwa bi tariqil ikhtiyar. Dalam ta'rif al-qudrah itu disebut ala wafqil iradah, itu memberi isyarat kepada perbuatannya itu lil kainat innama huwa bi tariqil ikhtiyar, ya, ini Allah Ta'ala itu mengadakan makhluk itu tariqil ikhtiyar, maknanya Allah pilih untuk mengadakan makhluk, ya, bukan makhluk itu ada sendiri, tetapi Allah mengadakan dengan kehendaknya, la bi tariqil luzum.
لا بطريق اللزوم كفعل العلة والطبيعة عند الفلاسفة والطبائعيين. Fi'l al-illah wa tabi'ah ini dah dijelaskan pada dars yang lepas. Ya, itu pandangan daripada falasifah dan tabi'in. Sifatul iradah. وقوله والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. Dan katanya musannif, iradah itu, ta'rif iradah adalah sifatun, sebuah sifat. Bila dia sebut sifatun, maknanya tak termasuk zat di situ. Ya ta'atta biha, yasluh biha, itu yasluh bil iradah takhsisul mumkini bi ba'di ma yajuzu alaih, menentukan mungkin dengan sebahagian barang yang harus atasnya, atas mungkin itu. Yani أن الممكنات لما كانت نسبتها إلى قدرة الله تعالى yakni mumkinat itu tatkala nisbahnya mumkinat itu, kan mumkinat kan banyak kan, mumkinat jamak kan, mungkin A, mungkin B, mungkin C, mungkin D sampai Z. Nisbah ke semua ini kepada kudrah Allah Ta'ala semuanya ala hadis sawa, sama. Yakni apa? A menerima untuk ada dan tiada, B menerima ada dan tiada, C menerima ada dan tiada, semuanya sama. Ala hadis sawa. Falau اختصت بإيجاد بعضها دون بعض لزم العدل. Sekali lagi baca. فلو اختصت بوجود بإيجاد بعضها دون بعض لزم العدل. Kalaulah khusus dengan mengadakan sebahagian mumkinat, tidak sebahagiannya, فإذا لا بد لتخصيص بعض الممكنات بالوقوع دون مقابله من صفة أخرى. Jadi kalau Allah itu dia menentukan sebahagian mungkin, tanpa menentukan sebahagian mungkin, itu akan melazimkan ajaz, lemah Allah Ta'ala. Maka ketika itu tak dapat tidak litakhsisi ba'dil mumkinan, iaitu Allah Ta'ala itu dia mempunyai iradat ataupun sifat menentukan sebahagian mumkinat itu untuk berlaku tidak muqabil kepada mumkinat itu min sifatin ukhra walaysat illa sifatal iradah, maka tak dapat tidak itu dengan sifat iradah. Idh la yalzamu naqsun fi qawlina. Jadi kan kita kata mumkinat kan banyak kan, nisbah kepada kudrah Allah Ta'ala semua sama, sebab ma yaqbalul wujud wal adam, semuanya sama. Kemudian bila salah satu daripada mumkinat itu wuku', maka di sana tak dapat tidak mesti ada taksis daripada Allah Ta'ala, daripada iradatnya Allah Ta'ala yang mentaksiskan ini wuku', bukan ini, bukan ini, bukan ini, ya, atau duna muqabilihi min sifatin ukhra walaysat illa sifatal iradah idh la yalzamu naqsun fi qawlina. Aradallahu ta'ala wujud hadha al-mumkin. Walam yurid hadha al-mumkin al-akhar. Tidak melazimi kekurangan kepada Allah Ta'ala apabila kita mengatakan Allah menghendaki untuk menjadikan mungkin A dan Allah tidak menghendaki menjadikan mungkin B. Bal arada adamahu. Bahkan Allah tidak menjadikan B bukan kerana Allah lemah daripada menjadikan B, tetapi Allah menghendaki ketiadaan B. Kata bal arada adamahu, bal zalika dalilun ala ghayatil kamal. Ini adalah dalil di atas ghayatil kamal. Fa inna tasarrufahu jalla wa ala fil mumkinati bimahdil iradati. Maka sesungguhnya tasarruf Allah Ta'ala itu kepada sekalian mumkinat itu dengan semata-mata iradat dan ikhtiar. Wala ba'itha lahu ala mumkinin minha. Dan tidak ada pendorong yang menyebabkan Allah nak buat A, tak nak buat B. Tidak ada faktor yang mencetuskan kepada Allah Ta'ala untuk mengadakan langit dan bumi, tidak mengadakan yang lain. Wala ikraha, dan Allah itu bukan dipaksa. Wala ijbar, kama qala jalla wa ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Aywa, walau qulta qad rabbuhu ta'ala ala hadzal mumkin al-mawjud. Jika engkau kata
Allah berkuasa di atas segala, di atas mungkin ini yang ada ini. Walam yaqdir ala muqabilihi, dan Allah tidak kuasa ke atas muqabilnya. Aywa. lakana fasidan. Saya itu rosak. Lima fihi min luzumi naqisatil ajz. Kerana itu membawa kepada kekurangan Allah Ta'ala, lemah Allah Ta'ala. Ya, kalau kita kata Allah kuasa mengadakan mungkin ini, iaitu contoh, pen ini warna biru kan, Allah menjadikan biru, Allah kuasa menjadikan biru pada pen, dan Allah tidak kuasa menjadikan muqabil kepada biru, iaitu hijau, kuning. Itu akan membawa kepada lemah Allah Ta'ala, melazimkan kepada lemah Allah Ta'ala, maka rosak perkataan seperti itu. Wa amma sa'ir sifati kal-'ilmi wal-kalami was-sam'i wal-basar fala yasihu at-takhsis biha li'anna at-takhsis ta'thir wa hadhihi as-sifat laysat mu'athiratan fi muta'alliqatiha. Adapun sekalian sifat seperti ilmu, kalam, sama', basar, maka itu tidak sah oleh takhsis dengannya, dengan sekalian sifat itu. Ya, tidak sah. Kenapa? Kerana takhsis itu ta'thir. Adapun sifat-sifat ini, ilmu, kalam, sama', basar, ini bukan sifat yang ta'thir. Ya, tetapi ilmu itu inkishaf, sama', basar, inkishaf, kalam, dalalah. Ya, baik. Laisat mu'athiratan fi muta'allaqatiha. Kerana dia bukan memberi bekas. Ya, baik. Kenapa ya? Kenapa kalau kita kata ilmu itu ta'thir, habis. Kenapa? Kerana muta'allaq bagi ilmu itu wajibat, mustahilat dan jaizat. Kalau ilmu itu takluknya takluk ta'thir, apa ta'thir? Apa kita faham daripada ta'thir? Ta'thir itu mengubah daripada sesuatu yang tiada kepada ada kepada tiada. Itu ta'thir. Kalau muta'allaq kepada ilmu itu adalah wajibat, contohnya, adakah perkara wajib menerima Adam? Adakah perkara mustahil menerima wujud? Tak. Ya, maka sebab itu tak boleh kita mengatakan ilmu itu takluknya ta'thir. Kerana ta'thir adalah takluk memberi bekas. Bila takluk memberi bekas, muta'allaq dia itu mesti sesuatu yang yakbal ta'thir. Dia mesti terima bekas. Kalau sesuatu itu dia tak menerima memberi bekas, macam mana kita nak letak dia itu sebagai takluk ta'thir? Perkara wajibat, kudrah Allah, zat Allah, kalam Allah, sama Allah, ini tak terima ta'thir, tak terima berubah. Adakah boleh kita kata, oh, ilmu Allah Ta'ala mengubah kudrah Allah tu daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada? Rosak akidah. Kerana sifat-sifat Allah Ta'ala itu qadim, dan dia tidak menerima tiada sama sekali. Wa asyara bil umum fi qawlihi al-mumkin ila fasad mazhab al-mu'tazilah alladhina khassasu ta'alluq al-iradati bil khair dun ash-shar wa bis salah wal aslah duna muqabil. Dan musannif mengisyaratkan dengan umum pada katanya itu al-mumkin, itu nak mengisyaratkan kepada rosak golongan Mu'tazilah. Ya, mazhab Mu'tazilah itu yang mengatakan apa? Mereka mengkhususkan takluk kudrah itu hanya kepada perkara-perkara khair duna syar. Yakni kenapa? Kerana mereka mempunyai teori mura'atus salah wal aslah. Yakni Allah itu mesti melakukan kebaikan dan sesuatu yang lebih baik. Allah tak boleh sekali-kali melakukan kejahatan. Kalau Allah melakukan kejahatan pada seseorang, Allah jadikan seorang itu kafir, Allah jadikan seorang itu mencuri, Allah jadikan seorang itu berzina, maka ketika itu Allah itu tak sempurna, itu bukan Tuhan. Kata Mu'tazilah. Kenapa? Kerana mereka terbinaan ala qaidatihim mura'atus salah wal aslah. Jai. Wal-'ilmu sifatun yankashifu bihal ma'lumu 'ala ma huwa bihi. Okey, baik, kita masuk kepada sifat seterusnya setelah qudrah iradat,
Kemudian musannif masuk kepada membahaskan sifat ilmu. Di sini musannif mentarifkan ilmu dengan sifatun, sebuah sifat, yankashifu biha. Yankashifu biha, itu takluk dia. Yankashif, yakni inkishaf. Terbuka ataupun nyata dengannya, jelas dengannya, dengan sifat ilmu itu. Al-ma'lum, oleh perkara-perkara al-ma'lum. Ala ma huwa bihi, di atas barang yang adalah ia fi nafsil amri. Ya. Jadi sifat ilmu ini Allah mengetahui, nyata kepada zat Allah Ta'ala akan segala perkara maklum. Maklum ini apa? Iaitu muta'allaq kepada sifat ilmu. Apa dia? 3. Wajibat, mustahilat, jaizat. 3. Wajibat, mustahilat, jaizat. Cuma ada iskal di sini. Pada ta'rif ini, kalau kita tengok, wal ilmu. Al-ilmu itu kalimah apa? Sirah apa? Masdar. Dan ilmu ini adalah mu'arraf. Jadi benda yang ditarifkan. Ta'rif, jadi mu'arraf, kita nak mengetahui mu'arraf, kita terhenti di atas mengetahui ta'rif. Sebab itu kita buat ta'rif. Okey. Kemudian dia kata sifatun yankashifu bihal ma'lum. Tengok dia sebut ma'lum. Ma'lum ni kalimah apa? Sirah apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul, bukankah dia itu mushtaq daripada ilm? Betul? Al-ma'lum itu mushtaq daripada mushtaq minhunya, iaitu al-ilm. Alaysa mushtaq yatawaqqaf 'ala al-mushtaqi minhu? Bukankah mushtaq itu terhenti di atas mushtaq minhu, iaitu ilm? Tadi kita kata ilm itu terhenti di atas ta'rifnya, iaitu ilmu, maklum. Jadi al-ilm iaitu mu'arraf, dia berhajat kepada ta'rif. Al-ma'lum, yang mana dia adalah bahagian daripada ta'rif, dia berhajat kepada ilm. Di sini berlaku apa? Daur. Pusingan. Ya. Maka dijawab. Al-ma'lum, al-ilm di sini bukanlah masdar kepada al-ma'lum. Ya. Al-ma'lum di sini, murad daripada al-ilm di sini bukanlah masdar kepada al-ma'lum, tetapi dia itu adalah nama bagi sifat. Ya. Dia adalah nama bagi sifat Allah Ta'ala di alam. Ya. Baik. Maka selesai isyal kita. Ya. Wantahatil mushkilah. Ya. Yakni bil ma'lum. Yani bil ma'lum kullu ma yasihu an yu'lam. Al-ma'lum iaitu kullu ma yasihu an yu'lama, setiap perkara yang sah untuk diketahui. Wa huwa kullu wajibin, segala perkara yang wajibin, ya, iaitu perkara-perkara yang ma la yaqbalu lintifa. Ya, segala perkara yang la yaqbalu lintifa, yang tak terima ternafi. Wa kullu mustahilin, dan segala perkara yang mustahil, iaitu ma la yaqbalu thubut, perkara yang tak terima thubut, mustahil. Perkara yang tak terima thubut. Jayid. Wa kullu jaizin, iaitu ma yaqbalu thubuta wal intifa'a. Ma yaqbalu thubuta wal intifa'. Jayid. Maka al-ma'lum ini adalah muta'allaq kepada sifat ilm. Wa ma'na yankashifu. Wa ma'na yankashifu ay yattabihu dhalika al-ma'lum liman qamat bihi tilka as-sifatu
ويتميز عن غيره اتضاحا لا خوف معه. Yankashif iaitu yattadih. Yattadihu dhalikal ma'lum. Nyata, jelas akan segala perkara-perkara yang maklum itu, iaitu kullu